Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Gapura Ilmu Ibnu Jamil. Pada kali ini, saya akan kongsikan sebuah video berkenaan dengan bimbingan wuduk yang sempurna. Mari kita mulakan. Apakah maksud wuduk? Dari segi bahasa. Dari segi bahasa Melayu, bermaksud mengambil air sembahyang. Dari segi bahasa, bermaksud menggunakan air untuk kegunaan pada anggota yang tertentu. Manakala dari segi syarak, bermaksud membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang dimulai dengan niat. Kelebihan wuduk. Apakah kelebihan wuduk? Yang pertama, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Yang kedua, wuduk yang sempurna menghapuskan dosa. Yang ketiga, wuduk mengangkat darjat seorang manusia. Yang keempat, wuduk dapat membuka pintu ke syurga. Yang kelima, wuduk dapat membuka ikatan syaitan. Yang keenam, wuduk memberi cahaya di akhirat. Perkara yang membatalkan wuduk. Apakah maksud batal? Batal bermaksud tidak sah atau tidak berlaku lagi. Bermakna sudah tidak berwuduk atau tidak suci lagi untuk melakukan solat, memegang dan membawa Al-Quran dan juga tawaf. Perkara yang membatalkan wuduk ialah keluar sesuatu benda sama ada daripada kubul atau dubur. Contohnya, kentut, buang air kecil dan besar, haid, mani, nifas dan wiladah. Seterusnya, bersentuh kulit di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik. Seterusnya, tidur yang tidak tetap punggung. Hilang akal sebab mabuk, pitam, sakit ataupun gila. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Perkara makruh ketika wuduk. Apakah maksud makruh? Makruh bermaksud perkara yang dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Perkara makruh ketika berwuduk ialah bercakap-cakap, mendahulukan yang kiri, berlebihan menggunakan air, mengelap air wuduk pada anggota wuduk, membasuh anggota melebihi 3 kali. Syarat-syarat wajib wuduk. Syarat-syarat wajib wuduk ialah yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Syarat-syarat pelaksanaan wuduk. Syarat-syarat pelaksanaan wuduk ialah menggunakan air suci lagi menyucikan, yakni air mutlak, mengalirkan air pada anggota wuduk yang harus dibasuh. Tidak terdapat sesuatu pada anggota wuduk yang boleh merubah sifat air dengan kuat seperti pewarna dan lain-lain. Tidak terdapat sesuatu yang boleh menghalangi sampainya air ke anggota wuduk seperti lilin, cat dan lain-lain. Masuknya waktu solat bagi orang yang mengalami istihadah dan orang mempunyai penyakit seperti kencing tak lawas.
Rukun-rukun wuduk. Rukun-rukun wuduk ada 6. Bolehlah dikatakan 2 kering dan 4 basah. Yang pertama, niat wuduk, yakni kering. Yang kedua, membasuh muka dengan air, yakni basah. Yang ketiga, membasuh tangan hingga atas siku dengan air, yakni basah. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala, yakni rambut dengan air, yakni basah. Yang kelima, membasuh kaki hingga atas buku lali dengan air, juga basah. Dan akhir sekali yang keenam, iaitu tertib, bermaksud mengikut urutan masing-masing, yakni kering. Keenam-enam rukun ini wajib dilakukan, dan jika ditinggalkan, maka wuduk menjadi batal. Sunat wuduk. Apakah maksud sunat? Sunat bermaksud perkara yang dilakukan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan, tidak berdosa. Sunat-sunat wuduk yang pertama, membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan membasuh kedua-dua tangan, dan membaca ta'awudz sebelum membaca basmalah, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, membasuh kedua belah tapak tangan hingga pergelangan tangan. Ketiga, berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung, sama ada menyedut air itu hingga ke pangkal hidung. Kelima, menyapu seluruh kepala. Keenam, menyapu kedua telinga luar dan dalamnya dengan air. Ketujuh, menyelati semua anak jari tangan dan kaki dengan air. Yang ke-8, menyelati janggut dan jambang lelaki yang lebat dengan jari-jari yang dibasahkan. Yang ke-9, mendahulukan membasuh tangan dan kaki kanan daripada tangan dan kaki kiri. Yang ke-10, membasuh atau menyapu anggota wuduk sebanyak 3 kali. Yang ke-11, mengerjakan perbuatan-perbuatan itu secara berturut-turut, iaitu tidak lama jarak waktu antara mengerjakan yang satu dengan yang lain. Yang ke-12, melebihkan had atau kawasan membasuh muka, tangan dan kaki dari yang wajib dibasuh. Yang ke-13, membaca doa selepas berwuduk. Cara-cara ataupun kaifiat wuduk. Yang pertama, membasuh telapak tangan dan pergelangan tangan. Hukumnya adalah sunat, iaitu dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Sebelum membasuh tangan, disunatkan membaca ta'awudz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan diikuti dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Kedua, iaitu berkumur-kumur. Hukumnya juga sunat, dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Disunatkan berkumur-kumur dengan air sebanyak 3 kali, kemudian dikeluarkan daripada mulut. Ketiga, memasukkan air ke dalam hidung. Hukumnya sunat, dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Disunatkan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, kemudian dikeluarkan semula. Keempat, membasuh muka dengan niat. Hukumnya adalah rukun, wajib dilakukan, dan jika ditinggalkan, maka wuduk menjadi batal.
Berikut ialah lafaz niat dan maksudnya. Lafaz di mulut ketika sebelum membasuh muka, iaitu nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Kemudian ketika air mencecah ke muka, serentak diniatkan di dalam hati, sahaja aku berwuduk fardu kerana Allah Ta'ala. Pastikan air ketika membasuh muka dimulai dari bahagian atas membawa ke bahagian ke bawah, bukannya dari bahagian bawah membawa bahagian ke atas. Ini dikhawatiri akan menyebabkan air tersebut berubah menjadi air musta'mal. Pastikan air meliputi seluruh kawasan muka, iaitu mulai dari anak rambut sehingga anak telinga dan juga bahagian dagu. Jika mempunyai janggut yang tebal, cukuplah sekadar menyapu pada bahagian luar janggut ataupun dengan meramaskannya dengan jari. Membasuh muka 3 kali dari atas hingga ke bawah. Jika ada celak atau make up, wajib dihilangkannya terlebih dahulu. Kelima, membasuh tangan hingga ke siku. Hukumnya adalah rukun, wajib dilakukan, dan jika ditinggalkan maka wuduk menjadi batal. Disunatkan juga untuk membasuh bahagian tangan sehingga melebihi kawasan atas siku. Membasuh kedua-dua belah tangan dari hujung jari hingga ke bahagian siku, mulakan dengan tangan kanan kemudian tangan kiri. Disunatkan membasuh kedua-dua belah tangan sebanyak 3 kali. Keenam, menyapu sebahagian daripada kepala. Hukumnya adalah rukun, wajib dilakukan, dan jika ditinggalkan maka wuduk menjadi batal. Menyapu air sebanyak 3 kali pada sebahagian daripada kepala. Ketujuh, membasuh telinga. Hukumnya adalah sunat, dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Menyapu bahagian dalam dan luar cuping telinga sebanyak 3 kali. Kelapan, membasuh kaki. Hukumnya adalah rukun, wajib dilakukan, dan jika ditinggalkan maka wuduk menjadi batal. Membasuh kaki kanan dan kiri dari hujung jari hingga meliputi buku lali dan bahagian atasnya sedikit sebanyak 3 kali. Kesembilan, iaitu tertib. Hukumnya adalah rukun, wajib dilakukan, dan jika ditinggalkan maka wuduk menjadi batal. Tertib ialah urutan rukun-rukun dalam wuduk. Sebagaimana kita ketahui, rukun-rukun wuduk ada 6, iaitu 2 kering dan 4 basah. Rukun pertama dan yang kedua iaitu membasuh muka disertakan dengan niat. Rukun yang ketiga membasuh kedua belah tangan sehingga ke siku. Rukun yang keempat iaitu menyapu sebahagian daripada kepala. Rukun yang kelima iaitu membasuh kedua belah kaki sehingga ke buku lali. Dan rukun yang terakhir iaitu tertib. Rukun-rukun ini wajib dilakukan mengikut urutan, iaitu ketertiban dalam melaksanakan wuduk. Jika rukun-rukun ini diabaikan ataupun ditinggalkan, maka batallah wuduk. Selepas selesai berwuduk, maka kita disunatkan untuk berdoa selepas wuduk. Jika dilakukan, mendapat pahala, dan ditinggalkan, tidak pula berdosa. Tetapi sebaik-baiknya berdoalah. Doa selepas wuduk berbunyi begini: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Maksud doa selepas wuduk iaitu, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada yang menyekutukannya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku orang yang menjaga kebersihan, dan jadikanlah aku hamba-Mu yang soleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat sekalian, maka sempurnalah sudah wuduk kita. Selepas itu, bolehlah kita mendirikan solat atau memegang atau membawa Al-Quran dan juga melakukan tawaf. Semoga perkongsian video kita pada kali ini memberi banyak manfaat kepada muslimin dan muslimat dalam menunaikan ibadah seharian kita. Dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.